KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilal jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Ud'ukum sihatan wa afiatan wa Allah yuftah alaikum amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allamul maddah maharatul Quran. Hari ini kita nak belajar subjek maharat Al-Quran. Tapi sebelum tu murid-murid sekalian, pastikan kekalkan penjarakan fizikal anda. Cakap tu biar jauh-jauh sikit. Dan pakai pelitup muka. Dan paling penting, sebelum buat apa saja, pakai cecair pembasmi kuman. Agar anda tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright, jom sama-sama kita tengok profil guru kita pada hari ini. Marhaba, kaifaluki ya Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Ismuki Karim? Ummul Khair binti Muhammad Yunus. Masya-Allah. Ustazah min ayil madrasah? SMKA Kuala Lumpur. Oh, Smarkle dekat je Ustazah kan? Tapi nampak macam hujan-hujan rintik kat luar sana kan? Baik Ustazah, hari ni kita nak belajar maharat Al-Quran. Okey Ustazah, tapi sebelum kita mula, apa kata? Kita buat SOP terlebih dahulu. Dipersilakan Ustazah. Okey, sebelum buat apa saja murid-murid, pastikan kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, saya pula Ustazah. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni Ustazah, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi jangan buang merata-rata murid-murid sekalian. Letak dalam bekas yang selamat. Macam dekat depan kita ni ada plastik Ustazah. Kita letak dalam plastik. Ataupun kalau plastik tak ada, letaklah dalam poket pun boleh Ustazah ya. Okey, Ustazah, hari ni subjek kita maharat Al-Quran. Apa tu sebenarnya Ustazah maharat Quran ni? Boleh Ustazah cerita sikit tak? Tapi jangan cerita banyak sangat. Sikit-sikit je. Okey. Maharatul Quran, kita akan bincangkan tentang tajwid. Okey. Dan tajwid iaitu antaranya makharijul huruf, sifat huruf. Okey. Dan juga kita akan belajar tentang ilmu qiraat. Lepas tu dengan manhaj imam-imam qiraat. Dan ilmu resam Al-Quran. Okey, penting ke Ustazah belajar tajwid, makhraj apa semua ni, penting ke Ustazah dalam kehidupan kita ni Ustazah? Penting sangat. Penting sangat Kenapa penting Ustazah? Kerana yalah, kita nak baca Quran Ustazah kan? Kalau baca Quran dengan bertajwid adalah wajib. Wajib Ustazah Fardu ain. Selama ni kita baca Quran, kita buat je pasal tajwid Ustazah kan? Sebenarnya itu wajib kita kena tahu tentang tajwid sebelum kita mempelajari membaca Al-Quran. Okey Ustazah, tambah pula kita berada dalam bulan Ramadan ni Ustazah kan? Okey, itu pandangan Ustazah tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah, sebelum kita dengar apa pandangan murid-murid kita berehat seketika Ustazah. Boleh ke? Boleh insya-Allah. Okey, murid-murid kita sediakan dengan mushaf anda. Kita nak belajar maharat Quran pada hari ini. Kita bertemu selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Topik ini sangat menarik untuk kita pelajari kerana setelah kita dapat mengetahui setiap satu makhraj huruf, kita akan lebih berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Selain itu, kita dapat mengetahui perbezaan antara huruf-huruf. Contohnya seperti zal dan zai. Oleh itu kita dapat lebih semangat untuk kita membaca Al-Quran, insya-Allah.
Jadi pada pendapat saya, topik ini sangat penting dipelajari kerana kita dapat mengetahui pengenalan daripada segi bahasa dan istilah. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tentang tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kita juga dapat mengetahui cara-cara menyebut suatu huruf itu dengan tepat pada lisannya dan pada lahjah, insya-Allah. Saya berpendapat topik ini sangat menarik untuk dipelajari kerana yang pertama, kita dapat mengetahui dari mana keluarnya sebutan satu huruf tersebut dengan lebih betul dan lebih tepat. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui tentang hukum dan cara-cara bacaan sesuatu huruf tersebut. Dan akhir sekali, kita juga dapat memperbaiki bacaan kita ketika membaca Al-Quran sekaligus dapat menjadi contoh kepada generasi akan datang. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Tadi Ustazah, murid-murid kita dia kata, kalau kita belajar tentang maharatul Quran ni Ustazah, kita dapat tahu macam mana keluarnya huruf, macam mana kita nak baca Quran dengan mudah. Itu kelebihannya. Dan selepas ini Ustazah akan memperincikan satu persatu. Tapi Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustazah, apa kata kita jemput murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas kita pada hari ini Ustazah? Adakah mereka ni dah bersedia di luar kelas ni nak bersama dengan kita? Jom kita saksikan. Okey, murid-murid kita dah bersedia dah Ustazah. Tak sabar katanya nak belajar dengan Ustazah pada hari ini. Apa kata sebelum itu kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? Kita mulakan dengan Iza. Apa khabar Iza? Okey, boleh kenalkan diri anda? Okey, sila buka mikrofon anda. Sila onkan mikrofon. Okey, tak apa Ustazah. Mereka ni tengah khusyuk ni. Maklumlah petang-petang hari ni Ustazah. Perut berkeroncong katanya. Okey, tak apa Ustazah. Kita doakan semuanya dalam keadaan baik dan sejahtera. Mereka semua ni Ustazah daripada SMKA Kuala Lumpur. Betul Ustazah? Betul. Mana anak murid Ustazah ke? Ya. Oh ya Allah, bagus-bagus nampak semuanya dengan tie sampai ke atas tu kan. Okey, baik Ustazah. Itu apa benda dekat sebelah Ustazah tu? Risau pula saya tengok. Itu apa tu? Itu Ini tengkorak. dia ada kaitan ke dengan subjek kita pada hari ini Ustazah? Ada perkaitan yang sangat rapat. Jadi murid-murid kalau nak tahu apa kaitannya tengkorak dengan maharatul Quran, stay tune sampai ke akhir rancangan. Okey, murid-murid kita pun dah bersedia Ustazah. Tanpa lengah masa lagi Ustazah, kita nak pergi ke maharatul Quran dalam bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan makharijul huruf. Tafadhali ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla nabda, hayya nabda bid-du'a. Billahi syaitanir rajim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim, at-tazakkura wat-tazkir, wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah, wal-hass 'ala tamassuki bi kitabillah wad-dilalati 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Amin. Okey, saya akan terangkan format pentaksiran SPM bagi subjek maharat Al-Quran secara ringkas. Kita akan subjek maharat ada dua kertas. Kertas pertama iaitu ujian tilawah dan yang kertas kedua ialah ujian bertulis. Okey, seterusnya dalam kertas satu kita akan ada 5 soalan yang merangkumi maratib qiraah, hadar, tajwid dan tartil. Seterusnya qiraat sab'ah, iaitu jawab semua soalan. Okey, seterusnya kertas yang kedua kita akan terbahagi pada dua bahagian, kismu alif dan kismu ba. Dan kat sini ada soalan objektif dan juga subjektif, iaitu jawab semua soalan. Okey, jumlah markah bagi kertas satu adalah miyah fi miyah. Okey. Dan juga kertas dua pun sama, miyah fi miyah. Seterusnya wajaran bagi kertas satu adalah 60%. Dan wajaran bagi kertas 2 adalah 40%. Seterusnya kita untuk kertas 1 ni apa yang dinilai adalah kemahiran tilawah. Dan seterusnya untuk kertas 2 yang dinilai adalah pengetahuan, pemahaman, kemahiran aplikasi. Okey. Untuk kertas 1 kita akan meliputi tajuk-tajuk dalam tingkatan 4 dan 5. Dan juga begitu juga dengan kertas 2 kita akan
meliputi bab dalam tingkatan 4 dan 5. Okey. Maknanya dia merangkumi kedua-dua tingkatan Ustazah. Ya, kedua tingkatan. Tapi kita tengok kertas 1 ni markah dia lebih banyak daripada kertas 2 Ustazah. Ya. 60 markah dan kertas 2 40 markah. Ya. Baik Ustazah, ya biasanya kalau kertas 1 dan kertas 2 ni yang mana yang susah sikit Ustazah? Kertas 2. Oh, kertas 2 lebih susah. Okey. Maknanya kertas 1 ni tak berapa susah sangat lah kot. Sebab dia tilawah. Sebab dia tilawah. Okey Ustazah, boleh kita terus lagi? Okey. Terus seterusnya. Ni rumah siapa ni Ustazah? Okey, mahaza fil lughatil arabiyyah. Mungkin murid-murid kita boleh mungkin boleh jawab. boleh jawab? Man turid al-ijabah. Kalau macam tu saya tolong jawab Ustazah. Saya cuba. Silakan Raudah. Raudah. Raudah boleh? On mikrofon. Okey. Ana. Baitun. Baitun Ustazah. Masya-Allah, ahsanti. Hal ijabah sahih? Na'am sahih. Okey, kalam ra'i, tafadhal. Okey, Hadza seterusnya baitun. Ustazah. Okey, min kalimah bait sanakhruj huruf ba, ya, waw, ta. Summa wa kulluha ma hiya. Apa dia Ustazah? Perkataan-perkataan ni? Huruful al-hijaiyah. Oh, ni huruf hijaiyah. Okey. Summa al-harfu lughatan. Di sini hujung hujung. Hujung. Di sini ada pilihan jawapan. Ustazah, man ta'rif al-ijabah? Ustazah tanyalah dekat pelajar siapa yang nak jawab. Okey, siapa nak cuba? Hujung dari dalam bahasa Melayunya hujung. Jawab dalam bahasa Arab. Sila onkan mikrofon anda. Boleh cuba untuk menjawab soalan ini. Kat tangan. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Azri. Silakan Azri. Ana. Tafadhal. Jawapan dia at-tarfu. Masya-Allah. At-tarfu. Betul Ustazah? Betul. Ijabah sahih. Tarfu ni maksud dia hujung Ustazah? Yes, at-tarfu. Seterusnya al-harfu lughatan. Di sini pun ada istilah dari segi bil lughatil malayyah, suara yang bersandar ke atas tempat keluar sama ada dapat dipastikan atau diandaikan. Okey. Tengok betul-betul ni apa kata ayat ni, apa maksud takrif istilah ni, kemudian Ustaz akan soal di sini. Okey. Boleh murid-murid pilih siapa agak-agak je boleh. Man ta'rif al-ijabah? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Manakah jawapan dia? Ikhtar al-ijabah sahihah. Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Siapa nak cuba? Sila onkan mikrofon. Boleh angkat tangan. Silakan Raudah. Saya rasa nombor 2. Okey, baca sikit. Baca sikit dan terang sikit lah. Silakan. Okey, Ustazah. Okey, Ustazah yang baca. Sautun okey. mu'tamidun ala makhraj muhaqqaq atau muqaddar. Suara yang bersandar ke atas tempat keluar yang dapat ditentukan atau yang diandaikan. Betul ke Ustazah? Betul. Ahsanti. Masya-Allah. Kalam wadih. Okey, seterusnya kita beralih pada huruful hijaiyah. Saya nak Daya Aiman untuk nyanyi. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Tapi lam alif tak ada Ustaz. Lam alif tak ada. Alamak, saya suka-suka hati je tambah kan. Okey Ustazah. Okey, kat sini kalau kita kira huruful hijaiyah ada 20 lah. 28. Okey. Kat sini ada huruful hijaiyah untuk jumhur ulama 28 huruf. 28 huruf, iaitu alif dengan hamzah adalah huruf yang satu huruf. Okey, dikira satu huruf. Seterusnya oleh Imam Abul Aswad Ad-Duali wa Abu Amr Ad-Dani, mereka mengatakan 29 huruf. Mana tak satu lagi Ustazah? Mana satu lagi? Maknanya tu 28 ni 29. Dia jawapannya. Okey. Alif dan hamzah adalah huruf mustaqil, maksudnya huruf masing-masing berbeza. Alif lain, hamzah lain. Okey Ustazah. Okey. Seterusnya
Makharijul huruf. Kita masuk pada bab makharijul huruf. Kat sini. Baru masuk bab kita Baru masuk. Okey. Kat sini saya nak terang pasal lughatan. Lughatan mahallul khuruj, bermakna tempat keluar. Tempat keluar. Sebab tu saya nak bawa ni. Itu kaitan dia Ustazah. Ya, Saya dah risau dah daripada tadi. Apalah yang Ustazah nak tunjuk ni kan? Okey Ustazah. Okey, kat sini kita ada apa ya? Yang tu dia depan tu dia ada mulut Ustazah. Ya, dia ada mulut. Nampak dia senyum je kat Ustazah. Okey, maksud kat sini tengkorak kat sini maksudnya kalau kita bercakap, bunyi tu keluar daripada mana? Bunyi tu keluar daripada dalam Ustazah. Dia dalam, betul melalui dalam betul dia akan keluar ke mulut. Maksudnya itu semua tempat keluar. Itu namanya makharij. Makharij. Lughatan mahallul khuruj. Mahal khuruj. Seterusnya istilahan mahallul khuruj al-huruf wa tamyizuhu an ghairihi. Tempat keluar huruf dan membezakannya dengan huruf yang lain. Seperti contoh yang diberi adalah al-halqu wal lisan wasyafah. Contoh halqum, lidah dan juga bibir. Itu tempat Ustazah ini makharijul huruf. Makharijul huruf. Okey. Ini tempat keluarnya. Okey. Seterusnya kita akan terus pada kaifiyah ma'rifah makharijul huruf. Bagaimana kita nak tahu makhraj huruf sesuatu huruf tu. Okey. Caranya, contoh saya keluar kat sini huruf ba. Dia ada 3 step, 3 khutwah. Salah satu khutwah awalan taskinul harfi atau tasdiduh. Matikan huruf ataupun kita sabdukan dia. Saya pilih sini mati. Saya matikan. Okey, sanian ada khila alaihi hamzah al-mutaharrikah. Maksudnya masukkan ke atasnya hamzah yang berbaris. Tak kisah sama ada baris atas atau bawah ataupun baris depan. Saya contoh sini baris atas okey. Yang ketiga ni isri ilaihi fa haisun qata'a saut fa huwa makhrajuh. Maksudnya kita sebut nuntik hatta na'rif aina tantahi al-harf. Contoh aina bibir Ustaz. Bibir. Bibir dalam bahasa Arab adalah syaffah. Okey. Syaffah. Seterusnya misalan akhar harful ha. Huruf ha. Boleh Ustazah nak tanya? Boleh Ustazah. Yang mana satu tu? Siapa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Huruf ha. Right. Sebab kadang-kadang orang confuse lah. Ha dengan ha. Ya, betul. Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Onkan mikrofon dan boleh angkat tangan. Ni semua pelajar-pelajar tulis Ustazah. Okey, Amar silakan. Apa soalannya Ustazah? Kaifa. Kaifa. Sekali lagi Amar. Tadi dia sebut Zah macam dia tengah kepedasan tu. Dia sebut dia kata. Adakah jawapannya betul Ustazah? Betul. Amal cuba macam mana nak tahu kaifi step-step tadi. Langkah-langkah tadi. Awalan taskin. Okey, silakan Amar. أولا نعم إن شاء الله. أولا تسكين أو تشديد حرف. نعم صح. ثانيا ثانيا إدخال حمزة متحرك. إدخال حمزة متحرك. نعم ممتاز. إدخال حمزة متحرك. ثم بعد ذلك بعد ذلك اصغي إلي. اصغي إلي. كيف ننتج untuk untik أين مخرج ح. Di mana kan dia keluar tu? Okey, Ustazah. Aina fi halki. Daripada halkum kita. Okey, Ustazah. Mumtaz. Syukran Ammar.
Dan terus ba'da zalik aqwalul ulama an adadi makharijul huruf. Pendapat ulama tentang bilangan makhraj huruf. Ulama ni ada al-qaulul awwal mazhab al-Khalil ibn Ahmad wa ibn al-Jazari hum yakuluna 17 makhraja. Wah, ada 17 Ustazah. Naam, sah. Banyak juga. Kat sini penerangannya. Okey. Makhrajul am khamsatun. Al-jawf, al-halqu, al-lisan, wash-shafatan, al-khayshum. Al-jawf makhraj wahidun. Al-halqu salasata makharij, al-lisanu 10 makhrajan, al-shafatan makhrajani, al-khayshum makhraj wahidun. Yani kulluha 17. Okey Ustazah. Ni di antara jenis-jenis Ustazah tempat keluarnya huruf tu. Okey. Jadi ada am ni khusus, khas. Apa maksud dia Ustazah? Jawf, halq, lisan. Al-jawf rongga mulut. Rongga mulut. Rongga mulut. Al-halqu halqum. Halqum. Al-lisanu lidah. Lisan. Lisan. Al-syafatan dua bibir. Dua bibir. Al-khayshum hidung. Okey, Ustazah, ni jenis-jenis je. Baik, seterusnya Ustazah. Okay, seterusnya kita beralih pada al-qaulus tsani madhhab Sibawayh wasyatibi hum yakuluna 16 makhrajan. Bermakna nuhziful al-jawf makhraj al-jawf. Summa kulluha 16. Dia tak ada yang mula-mula tu, tak ada Ustazah? Naam, tak ada. Okey. Lianna itu pandangan ulama? Naam, mazhab Sibawayh. Sibawayh. Mazhab Sibawayh. Okey. Lianna alif wal hamzah makhraj, maksudnya dia dah ada contoh alif tu makhrajnya sama dengan hamzah. Untuk ya yang berbaris dia sama dengan makhraj ya. Waw yang sebab tu baris ada 4 Ustazah. ya. Okey, Ustazah, sebelum kita nak sambung lagi pengajian kita pada hari ini, apa kata Ustazah, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar dalam subjek Maharat Al-Quran. Kita bersama dengan Ustazah Umu. Okey Ustazah, mungkin Ustazah boleh teruskan lagi tentang pandangan ulama berkaitan dengan jumlah makharaj huruf. Ada pandangan kata tadi berapa Ustazah? 17. Ada berapa? 16. Dan yang ni dia kata 14 pula Ustazah Ya. Okey, silakan. Untuk al-qaulus tsalis mazhabul farra yakuluna 14 makhrajan. Bermakna awalan al-jawf nuhzifu al-jawf summa makhrajul lisan taj'al 8 makhrajan. Lebih sedikit Ustazah daripada maknanya kalau tadi 16. 16. Ini tinggal 14 Ustazah. 14. Jadi kurang lah. Lebih kurang. Jadi kurang. Kulluha 14. Okey Ustazah. Okey. Seterusnya aqsamu makharijul hurufi. Ini pembahagian Ustazah. Pembahagian. Okey, makharijul huruf yang qasimu ila makharijul ammah. Wa hiya khamsah makhrajan. Awalan al-jawf, di rongga mulut. Contoh sebut wa ya di situ, alif waw ya hurufnya. Seterusnya asy-syafatan, dua bibir. Huruf antaranya ba, mim. Okey. Seterusnya al-lisan, lidah. Lidah ni paling banyak huruf yang keluar daripadanya.
Oh, daripada lisan ni yang paling banyak sekali. Ya, Oh, okey Ustazah. terus- Yang tadi Ustazah tunjuk pun ada 8 tadi ya, pandangan yang terakhir tadi. Ya. Okey Ustazah. Seterusnya al-khayshum, hidung. Dia lebih pada gunnah. Okey. Okey, seterusnya al-halku, halkum. Halqum. Kerongkong. Daripada kerongkong. Kerongkong. Okey Ustazah. Seterusnya sanian makharijul khassah. Oh, tadi amma. Amma. Ini khassah. Khassah. Aha. Okey, kat sini sama je. Dia ada kita ambil daripada ammah tadi, cuma kita tuksim ila ajza kathirah, ajza akhar. Okey. Yang al-khayshum wahid, al-jawf wahid, al-halku ثلاثة مخرجا، الشفتان اثنان، اللسان 10 Okey Ustazah. Jadi kita sebutkan yang khisyum tu Ustazah. Dia di hidung Ustazah Ya. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit khisyum ni apa dia Ustazah? Khayshum ni adalah huruf gunnah. Huruf gunnah gunnah. adalah mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu. Oh, mim yang Contoh dia ada macam vibrate sikit Ustazah. ya. Okey. Dia ada vibrate sikit. Mungkin murid-murid kita ada nak bagi contoh ke Ustazah untuk khisyum ni? Boleh? Siapa nak berikan contoh untuk khisyum ni? Silakan. Siapakah di kalangan murid-murid kita ni nak cuba untuk berikan contoh khisyum ni? Ada tak? Okey, saya pilih lah kalau macam tu. Aiman, boleh Man? Berikan contoh sikit Man untuk khisyum. Bagi ayat Quran. Al-Amsilah. Bagi contoh dia. Apa-apa saja ayat Quran yang ada khisyum di dalamnya. Buat Okey, boleh Man. tak dengar. Marah tak ukhra. Okey, kita cuba kawan kita seorang lagi. Okey, murid yang lain boleh bantu berikan contoh untuk khisyum. Raudah ke? Raudah boleh berikan contoh apa saja ayat Quran yang ada perkataan yang keluar untuk khisyum. Okey, silakan. Okey, dia tengah fikir tu. Nampak muka dia serius kat situ kan? Okey. Okey, boleh cuba. Raudah, buka mikrofon. On mic. Okey. Berikan contoh daripada ayat suci Quran. Mim waw nun. Apa di antara ayat yang teringat lah, orang kata teringat ayat ni, teringat ni contoh untuk khisyum ni. Ada tak? Okey, tak apa Ustazah. Mungkin mereka tengah bersedia. Ustazah boleh bantu tak Okey, Ustazah? saya boleh bantu insya-Allah. Okey, silakan. Untuk khayshum, contoh ayat Quran dan surah Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi dia macam ada vibrate sikit kat hidung ni Ustazah. Dia sebut khisyum. Yang seterusnya Ustazah? Seterusnya Jauf. al-jawf, rongga mulut. Dia lebih Rongga pada dia hurufnya adalah alif waw ya. Cuba sebut sikit Raudah. Jangan jerit dia, nanti jiran sebelah terkejut nanti. Jadi Ustazah? Ada. Macam mana Raudah? I u. Okey, boleh. Dan seterusnya Ustazah? Seterusnya al-halku, iaitu kerongkong. Daripada kerongkong. Kerongkong. Okey, di antara contohnya Ustazah? Contoh huruf yang ada di al-halku adalah hamzah ha. Yang paling bawah sekali hamzah ha. Okey. Ha betul atas wastul halq. Ha dengan ain. Atas ain. Adnal khal, ghain dengan kha. Ghain. Ghain dengan kha. Kalau surah Fatihah Ustazah, ghairil. Ghair. Betul Ustazah? Betul. Ada bunyi tu ada bergegar sikit dekat halqum ni.
Tapi orang perempuan tak ada halkum Ustazah. Dia still bergegar jugalah kan. Ain. Tapi halku ada. Ya. Oh. Halkum tak ada maksudnya. Dia ada Kerongkong, rongga. kerongka. Kerongkong. Kita orang Okey, ada. baik. Ustazah, itu disebutkan hal. Al-haq. Okey. Seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya syafatani. Syafatan. Hurufnya antaranya mim, ba, fa, Fa. waw. Wow. Maknanya perkataan tersebut Ustaz, dia kena ada bibir. Kalau orang tak ada bibir tak boleh sebut lah Ustazah. Ya. Tapi takkanlah tak ada bibir kan. Okey Ustazah, seterusnya. Seterusnya al-lisan. Ni paling Oh, ni paling banyak sekali. Ada 10 rupanya ada Ustazah. 10. Okey. Antaranya kat sini qaf, kaf, tepi lidah, dad dengan lam, lepas tu ra, nun. Kemudian hujung ni paling banyak. Hujung paling lisan. banyak. Antaranya Ustazah? Dia ada 5 tempat keluar. Antaranya huruf safir, sad, Sad, zai, that, zai, zai. sin. Sad, zai, sin. Safir adalah siulan. Kemudian huruf ta, 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 dal, dal. dal, ad. 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 Okey. Kemudian antara lain adalah Za, za, the, tha, tha. semua hujung kan? Semua berada di hujung Semua Ustazah. berada di hujung. Okey. Okey, kali ni Ustazah nak tanya untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan apa? Untuk Ustazah tanya sikit. Bagi contoh untuk cuba siapa-siapa yang boleh. Huruf sebelum tu saya nak Aiman pilih. Ya, huruf dia kat saya situ. nak pilih lah Fatihah. Sebab saya suka kalau surah Fatihah ni banyak kita boleh jadikan contoh. Fatihah lepas tu Okey, Fatihah. minta Aiman pilih yang huruf Saya pilih Flashcards Ustazah. tu. Alright. Kalau macam tu Ustazah, saya first kali saya nak huruf ba. Boleh Ustazah? boleh. Okey. Huruf ba ni dia berada dekat mana? Ya. Khisyum ke, jauf ke, Dan sebutkan ataupun sebutkan macam tu. cuba sebutkan perkataan ni. Okey, silakan. Sekali lagi. Ab. Masya Ab. Allah. Betul Ustazah? Betul. Okey. Kat mana tu Fatihah? Kat mana kedudukannya Fatihah? Kedudukannya. Baca. Syafah. Mikrofon dia problem Ustazah. Tak apa, biar mic problem. Jangan hati yang problem. Okey. Mungkin ada sahabat kita nak bantu tak? Ada tak murid kita nak bantu? Dia jawab Mungkin tadi. Dia jawab tadi. apa tu? Dia jawab Asyafah. Syafah, betul ke Ustazah? Betul, sahih. Okey, kita pergi kepada huruf seterusnya. Boleh Ustazah? Boleh. Sila. Baik, seterusnya kita ada huruf ta. Huruf apa? Macam mana nak sebut ni? Okey, silakan Azri. Okey Azri, boleh? Okey, silakan Azri. At. Kat mana tu Azri? Sebutan dia Kat mana tu Azri? dekat al-lisan. Masya Allah. Dekat lisan. boleh Betul rasa Ustazah? dekat Betul, lidah. Mumtaz. Okey, kita bagi berapa markah ni Ustazah? Satu markah lah. Okey. Boleh kita test lagi Ustazah? Boleh, sila. Okey, alright. Jadi tadi kita dah huruf huruf ta tadi Ustazah. Kita nak cuba huruf jim. Macam mana kita nak sebut dengan sebutan yang tepat? Siapa dia? Kita cuba pula Ustazah. Izzah kot. Izzah. Izzah boleh cuba Izzah? Okey. Edge. Aji kat mana tu keluarnya? Makhraj al-lisan. Masya Allah. Mumtaz. Betul Ustazah? Semua betul ni. Okey Ustazah. Okey. Saya ada huruf yang seterusnya. Ni huruf apa ni? Silakan. Siapa kita nak tanya? Tadi Amal dah. Okey Aiman. Silakan. Ada. Ada. Minal lisan. Masya Allah. Lisan Ustazah, betul? Torfil lisan. Okey. Dan kita nak cuba yang terakhir ni Ustazah. Silakan. Ini apakah hurufnya?
Aiman nak cuba lagi ke? Silakan. Ataupun mungkin ada kawan kita nak bantu. Amar Farhan. Ya saya. Ini huruf apa ni? R. R. Di manakah? Di bahagian harful lisan, hujung lidah. Hujung lidah, Ustazah. Naam. Okey, terima kasih murid-murid Mumtaz. kita. Jadi Ustazah, maknanya mereka ni betul-betul memahami apa yang Ustazah ajarkan pada hari ini. Boleh kita teruskan Ustazah, ataupun kita nak tengok tengkorak tu duk senyum, dia tak penat ke senyum Ustazah? Okey. Tadi Ustazah sebut di hujung lidah, di tengah lidah, dekat gigi dan sebagainya. Mungkin Ustazah boleh tunjuk kepada murid-murid kita di rumah sana yang mana yang Ustazah sebut tu dekat gigi dan sebagainya. Silakan Ustazah. Okey, pertama sekali makhraj al-jauf, iaitu di rongga mulut. Rongga mulutnya dalam sepanjang ni. Ini maksudnya dalam ni. Dalam dia sampai Di bahagian dalam. Dalam ni sampai bawah. Sampai hujung lidah tu lah Sampai Ustazah. halku, Awal lidah tu. Sampai situ. Okey. Itu al-jauf. Hurufnya alif, waw, ya. Hati-hati Ustazah, nanti tengkorak tu gigit. Tak apa. Okey Ustazah. Spring. Okey, seterusnya al-halku, iaitu kerongkong. Sini. Di bahagian bawah. Di bahagian bawah. Okey. Hurufnya ada 6. Macam tu. Kena masuk ke sini. Okey. Seterusnya al-khayshum, iaitu kat hidung, bahagian hidung. Nun yang bersyaddah atau mim yang bersyaddah. Okey, seterusnya asy-syafatan, bibir. Itu mim, ba, waw. Okey, seterusnya makhraj lisan, lidah. Tak adalah lidah kat sini. Lidah tak ada. Daripada tengkorak aje. Okey, tak ada lidah kat sini. Makhraj lisan ada paling banyak sekali. Yang saya sebutkan tadi antaranya jim, shin, ya, ra, lam, nun. Okey, saya nak cerita kat sini apa kaitannya. Kenapa ada tengkorak? Maksudnya tengkorak ni dalam ilmu sains, betul kan? Tengkorak dalam ilmu sains. Yang mana saya baca dalam antara maklumat dalam buku Tolka Sains 1. Tengkorak ni ada 29 tulang. 29 tulang? Ya, dalam tengkorak ni saja ada 29 tulang. Macam sama je Ustazah. Dengan huruf hijab-hijab kita. Okey Ustazah. Ada 29 tulang dan tulang yang bergerak, salah satunya tulang bergerak adalah tulang rahang. Sekali kat sini sikit. Tulang rahang. Kan? Tulang rahang. Okey. Tulang rahang. Kemudian tulang rahang ni juga yang terbesar dan terkuat. Terkuat sebab dia pegang gigi. Kan? Kita makan. Kita bercakap. Dia bercakap lah kan Ustazah. Tiap macam cakap tu Ustazah. Okey. Semua menggunakan tulang rahang. Banyak. Maknanya kita dapat ilmu hari ini Ustazah kan. Maknanya dalam tengkorak kita ni, yang mana kita duk ingat kepala apa semua, rupanya rahang yang paling kuat Ustazah. Rahang paling kuat. Ustazah, apa kata lepas ni kita nak dengar murid-murid kita baca ayat suci Quran dan kita cuba cari makhraj dalam ayat-ayat tersebut. Boleh Ustazah? Boleh. Tapi kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, antum ma'ana tariq ila najah SPM 20 Wahid wa 20. Hari ni kita belajar tentang maharatul Quran. Okey Ustazah, tadi kita dah belajar dah bagaimana disebutkan makharijul huruf dan kita pun dah berkenalan dengan tengkorak tu Ustazah. Okey, baik Ustazah, di hadapan kita ni kita ada kad yang dikirimkan oleh murid-murid kita sempena dengan kita punya hashtag terima kasih cikgu, dan tak lama lagi kita nak menyambut Hari Guru. Baik Ustazah, saya pilih satu. Baik. Wow, kita ada kad yang cukup menarik dikirimkan oleh murid kita dan dia tulis Ustazah, selamat Hari Guru. Okey, saya buka Ustazah. Dalam kad ni
Dia ada yang ni pokok-pokok bunga dengan rumah pun ada. Dia tulis kat sini, guru pelita hidup. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Atikah daripada Amzar. Pradidikku sayang 2021. Ni kad dikirimkan oleh murid-murid kita, tanda penghargaan kepada guru-guru kita yang banyak berkorban dalam kehidupan kita. Alright. Tema kita tahun ni sempena dengan pada tahun ini Ustazah, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Okey Ustazah, tanpa guru-guru kita, siapalah kita ni Ustazah kan? Okey Ustazah, kita nak teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak tengok daripada mana keluarnya huruf-huruf ataupun perkataan yang kita sebutkan dalam ayat suci Quran Ustazah. Apa kata kita mendengarkan ayat suci Quran Ustazah, boleh? Boleh, silakan. Okey, kita nak minta tolong siapa ni baca Ustazah? Azri. Okey, Azri. Silakan. Nak baca surah apa Ustazah? Surah Baqarah. Kita minta dia baca surah apa Ustazah? Kita bagi kita bagi yang senang, surah surah Al-Fil. Al-Fil. Silakan. Azri. Okey, kita bagi senang sikit Ustazah. Okey, senang sikit. Kita bagi surah Al-Alaq. Okey. Okey Azri, sila Azri, surah Al-Alaq. Al-Falaq. Minta maaf ya. Surah Al-Falaq. Silakan Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Ustazah, apa soalan kita nak bagi ke Azri ni? Okey, Azri, kan perkataan yang akhir tu Al-Falaq. Okey. Hasad. Okey. Falak, qaf tu daripada mana? Apa kategori dia? Apa kategori dia? Silakan Azri. Daripada makhraj. Qaf tu daripada al-lisan, daripada aqsal lisan. Mumtaz. Okey. Aqsal lisan Ustazah. Aqsal lisan. Apa maksud dia tu Ustazah? Di bawah lah. Pangkal. Daripada pangkal. Okey, seterusnya? Seterusnya dal. Hasad. Okey, dal tu di mana? Dal tempat dia dekat al-lisan. Dekat dekat mana tu Azri? Okey Ustazah. Dekat dia tengah khusyuk. Masya-Allah. Tarful lisan. Dekat tarful lisan. Mumtaz. Okey Ustazah, cuma saya tengok kat sini dia ada tulis pada ayat ini wa min syarrin naffah. Syarrin. Rin tu mana tu Ustazah? Siapa nak cuba? Amar. Boleh tolong saya Amar? Ataupun siapa nak cuba? Raudah boleh bantu saya? Amar. Ya, saya. Silakan. Syarrin. Rin tu di manakah tempatnya? Ra ke nun? Nun. Tarfu al-lisan. Betul ke tu Ustazah? Adakah anda yakin dengan jawapan anda? Al-khayshum. Betul Ustazah? Al-khayshum. Khayshum ni di hidung Ustazah Khayshum. Okey Ustazah. Dan kita boleh tanya juga Ustazah, syarriha. Ri. Okey. Syarri. Ra tu di mana tempatnya? Okey, kita minta siapa lagi? Fatihah. Fatihah boleh? Boleh. Okey, ri tu di mana? Ri kat tarful lisan. Betul ke Ustazah? Naam, sahih. Okey, dan last sekali
Kita nak tanya siapa lagi ni Ustazah? Siapa yang tak kena lagi ni? Kita nak tanya murid-murid kita tentang perkataan terakhir iaitu hasad, iaitu ha. Huruf ha. Huruf ha ni berada di mana? Mungkin Fatihah nak cuba juga. Silakan Fatihah. Huruf ha, hasad. Huruf ha tu daripada mana datangnya? Boleh? Ataupun siapa nak bantu? Azri ke? Izzah ke? Sila bantu. Boleh bantu tak? Saya cuba. Saya Okay. cuba. Wow. Ini dia gentle. Ha tu. Huruf ha datangnya daripada halqum. Daripada halqum. Okey, betul ke Zah? Betul, wastul hal. Wah, baguslah murid kita. Nanti okey Zah, maknanya banyak kelebihan kalau kita mengetahui tentang makharijul huruf, kita mudah untuk membaca Quran. Baik Ustazah, mungkin ada pesanan daripada Ustazah tentang subjek kita pada hari ini kepada murid-murid kita Ustazah? Okey, insya-Allah wa akhiran uridu naqra ayah minal Quranil Karim, suratul Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maksudnya adalah iaitu telah diberikan kepada kami telah berikan kepada mereka kitab iaitu Al-Quran dengan pembacaan yang sebaik-baik pembacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, dan barang siapa yang lalai daripada nikmatnya maka dia termasuklah daripada orang-orang yang rugi. Maknanya Ustazah, kalau kita meninggalkan Al-Quran ataupun kita tak belajar Quran ni, maknanya kita ni rugi Ustazah. Alamak, saya tak nak jadi orang rugi lah Ustazah. Jadi murid-murid sekalian, dengar pesanan daripada Ustazah, jangan kita tinggalkan Al-Quran, terutama bulan Ramadan ni. Kita perbanyakkan bacaan ayat suci Quran. Jangan dibacakan mesej-mesej tu sangat. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita. Alright, selamat berbuka puasa. Sebentar lagi ada 2 jam lebih lagi Ustazah. Dan Ustazah Umu, terima kasih banyak. Moga ilmu yang Ustazah berikan dapat memberikan kita kekuatan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Okey murid-murid, kita dah berada di akhir syarat. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah kepada Wan Muhammad Faris Saqi, pelajar tingkatan 5 Hamzah, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anda saya dalam penguasaan subjek maharat. Kuasailah subjek ini dengan sebaiknya, yang merangkumi ilmu tajwid, ilmu qiraah as-sab'ah, ilmu makharijul huruf dan ilmu rasam Osmani. Kuasai, dalami, fahami dan jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Akhir kalam, bitaufiq wan najah fid dirasah wa imtihanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasminah binti Ramli, ibu kepada Nur Kalisah binti Mama Azlan, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan dan Agama Kuala Lumpur. Dengan ini, besarlah harapan saya moga subjek maharat Al-Quran ini dapat dipelajari dan dipahami dengan sebaiknya dan diamalkan setiap masa, juga dapat disebabkan pada seluruh umat Islam insya-Allah. Doa dan harapan kami untuk calon SPM 2021 subjek maharat Al-Quran, khususnya anak-anak tercinta, moga mendapat kejayaan yang cemerlang insya-Allah. Amin.